Okey, alright kelas. Cikgu akan sambung pelajaran kita hari ini. Tolong tengok di sini. Okey, cikgu akan bincangkan dengan kamu contoh 8 daripada bab 8 iaitu graf fungsi. Okey, soalan untuk contoh 8 ni. A, lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan 24 bahagikan dengan x. Okey, yang kamu tengok jadual di bawah ini, inilah dipanggil sebagai jadual nilai. Okey, kalau kamu ada sebarang soalan yang kamu tak faham, boleh tanya cikgu. Okey. Yang kedua, B, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada pasti X dan 2 cm kepada 5 unit pada pasti Y, lukis graf bagi fungsi itu untuk nilai X. Ini X kita baca sebagai X lebih kecil sama dengan 4 dan X lebih besar sama dengan negatif 4. Ini kita panggil julat nilai X. Maksudnya nilai-nilai X dalam jadual nilai itu adalah ini dalam julat dia. Yang paling kecil nilai dia negatif 4. Paling besar nilai dia 4. So nilai X ni berada antara negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3 dan 4. Okey, alright. Kita tengok yang pertama A. Seperti mana cikgu terangkan dalam video sebelum ni. Untuk kita lengkapkan jadual nilai, pertama kita kena gunakan fungsi yang diberi iaitu Y sama dengan 24 bahagi X. Okey, tulis Y sama dengan 24 bahagi X. Kemudian tengok yang ini kita kena cari. Sebab untuk nilai X sama dengan negatif 3, nilai Y dia tiada. Jadi kita kena cari. Jadi kena tulis apabila X sama dengan negatif 3, Y sama dengan, gunakan fungsi ini, 24 bahagi dengan X ini kita gantikan dengan negatif 3. Negatif 3. Jadi sama dengan 24 bahagikan dengan negatif 3 akan dapat jawapan dia negatif 8. Okey. Yang kedua pula, ini kita nak cari nilai Y apabila X sama dengan 1. Jadi kena tulis apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 24 bahagi X ini kamu gantikan dengan 1. 24 bahagi 1 sama dengan 24. Okey, yang ketiga, kita kena cari nilai Y apabila X sama dengan 4. Okey, kena tulis apabila X sama dengan 4, Y sama dengan 24 bahagi dengan X. X itu kamu gantikan dengan 4. 24 bahagi 4 sama dengan 6. Okey. Apabila kamu sudah dapat nilai-nilai tersebut, jadi kamu kena lengkapkan jadual nilai seperti di bawah ni. Kamu lengkap, kena tulis layan ni. Lukis jadual, buat X, buat Y, kemudian tulis nilai. Nilai X, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4. Dan nilai Y dia, negatif 6, negatif 8, negatif 12, hinggalah 6. Okey, itu jawapan untuk A. Untuk B pula, bagaimana untuk melukis graf? Okey, kamu kena lukis graf, kena gunakan skala yang telah diberikan. Okey, pertama kena lukis part C mengikut skala yang diberikan. Part C dalam graf ni, tengok kat sini ya. Yang ini kalau kamu ada kertas graf, tolong gunakan kertas graf supaya kamu lebih faham. Tapi dalam keadaan sekarang ni kalau tak ada kertas graf, boleh guna buku latihan kamu, buat dalam buku latihan kamu pun tak apa. Okey. Okey, ini adalah menggunakan kertas graf dalam gambar ni. Okey, pertama kamu kena lukis dulu part CX, iaitu part C mengufuk ataupun ini mendata ni, mengufuk part CX. Kemudian part C kedua kena lukis part CY, iaitu part C mencancang atau menegak. Seterusnya, persilangan antara part CX dengan part CY kita labelkan sebagai O. Ini adalah pusat bagi graf ini ya, di mana koordinat bagi pusat ini adalah dalam kurungan 0,0. Nilai X dia 0, nilai Y dia 0. Seterusnya kita buat skala pada part CX. Skala pada part CX kamu kena gunakan, ini ya sudah diberi dalam soalan, iaitu 2 cm kepada 1 unit. Okey, kalau kamu gunakan kertas graf, kamu akan tengok ada satu petak. Ada petak macam ni ya. Ada petak, ini petak kecil lah. Ada petak kecil macam ni. Jadi jarak petak kecil ni kalau kamu ukur guna pembaris, jaraknya adalah 2 cm. Di mana lebar dia petak kecil ni 2 cm dan tinggi dia pun sama 2 cm. Okey, jadi
disebabkan skala untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit, maka untuk paksi X skala dia daripada O ni, okey, ke skala yang pertama adalah 1 unit dan jarak dia adalah 2 cm. Dan berikutnya sama juga, skala dia mesti sama. Daripada 1 kamu tambah lagi 1 unit akan jadi 2. Okey, 1 ke 2 jarak dia adalah 2 cm ataupun 1 petak kecil daripada kertas graf ni. Kemudian buat hinggalah skala 4. Gunakan skala yang sama. Kenapa buat sampai 4? Sebab dalam jadual nilai ini, tengok nilai tertinggi bagi X adalah 4. Buat sampai 4. Kalau kamu nak buat sampai 5 pun boleh, tak ada masalah. Kemudian, ini adalah nilai pada paksi X yang bernilai positif, iaitu selepas O ke kanan. Kemudian nilai negatif bagi paksi X adalah sebelum O ni ke kiri. Kena gunakan skala yang sama juga, iaitu 2 cm kepada 1 unit. 2 cm jarak dia adalah 1 petak kecil. So 1 unit. Tapi 1 unit maksudnya dia berkurang 1 unit. Berkurang maksudnya negatif. So kamu tulis kat sini negatif 1. Kemudian buat skala yang kedua, jarak dia sama juga 2 cm ataupun 1 unit, dia berkurang lagi 1 unit akan jadi negatif 2. Kemudian skala yang ketiga, negatif 3, kemudian negatif 4. Pastikan skala yang kamu gunakan ini adalah sama, iaitu jaraknya 2 cm. Okey, kamu buat sampai negatif 4, kenapa? Sebab tengok nilai paling kecil bagi X dalam jadual nilai ini adalah negatif 4. Okey, seterusnya pula kamu kena buat skala pada paksi Y. Okey, skala pada paksi Y, ukuran dia adalah 2 cm kepada 5 unit. So daripada O ni, paksi Y ni maksudnya kalau nilai dia selepas O ke atas, dia bernilai positif. Bagi nilai paksi Y, sebelum O dia ke bawah bernilai negatif. Jadi pada O kepada 2 cm yang pertama, okey, nilai dia adalah 5 unit. Sebab skala paksi Y, kamu kena gunakan 2 cm kepada 5 unit. Jadi O kepada 2 cm yang pertama ataupun 1 petak kecil, kertas graf ke atas, ini adalah 5 unit. Kemudian skala kedua, dia bertambah lagi 5 unit. Skala dia mesti sama, 1 petak kecil ataupun 2 cm. Itu akan jadi 10. Ini pun sama, skala dia bertambah lagi 5 unit. Ukuran dia, jarak dia 2 cm atau 1 petak kecil akan jadi 15. Dan kamu buat skala ini sehinggalah 25. Skala dia mesti sama. Kenapa sampai 25? Kerana nilai yang paling besar bagi Y dalam jadual nilai adalah sehingga 24. Kamu buat sampai 25 lah. Sebab kita gunakan skala 5. 2 cm 5 unit. Jadi dia bertambah 55. Okey. Kemudian kita buat pula skala pada paksi Y yang ke bawah. Dia berkurang. Sebelum O ni maksudnya dia berkurang. Berkurang sebanyak 5 unit. Berkurang maksudnya negatif. Jadi daripada O ni, okey, iaitu titik tengah graf ini, bila pergi ke bawah berkurang sebanyak 5 unit. Jarak dia sama 2 cm ataupun 1 petak kecil. Kemudian berkurang lagi 2 cm ataupun 1 petak kecil. Skala dia akan jadi negatif 10. Sebab dia berkurang lagi 5 unit. Ini sama juga. Lepas 10 dia akan jadi 15. Sebab dia berkurang lagi 5 unit. Jadi kamu buat skala itu sehinggalah nilai dia negatif 25. Dan skala yang kamu gunakan mestilah sama, iaitu jarak dia 2 cm ataupun 1 petak kecil kertas graf ini. Okey. Okey, seterusnya apabila siap skala yang kamu letakkan pada paksi X dan paksi Y, seterusnya kamu kena plotkan koordinat ataupun titik ataupun plotkan pasangan tertib daripada jadual nilai. Yang pertama, pasangan tertib ataupun koordinat yang pertama inilah negatif 4, negatif 6. So cari nilai negatif 4 pada X. X ini, paksi X, cari negatif 4. Pasangan dia adalah, pasangan dia mana? Pasangan dia adalah apa? Negatif 4, negatif 6. So negatif 4, pasangan dia negatif 6. So daripada paksi Y, kamu kena cari nilai negatif 6. Macam mana nak tahu nilai negatif 6? Tengok. Okey, tengok sini ya. Okey, daripada ini
paksi tegak, paksi mencacar ni paksi Y. Ini negatif 5. Kamu tengok bilangan petak yang kecil ni. Antara negatif 5 ke negatif 10 ni, kamu kena kira berapa bilangan petak ni. Kalau kamu kira ada 10 petak kecil dalam ni. 10 petak kecil dan skala unit dia negatif 5 ke negatif 10. Beza dia adalah 5 unit. Jadi 10 petak kecil kamu bahagi dengan 5. Maksudnya satu petak kecil ni 10 bagi 5 dapat 2. Maksudnya 1 unit bersamaan dengan 2 petak kecil. Jadi ini negatif 5, negatif 6, maksudnya kamu kena kira 2 petak kecil kat sini. Inilah. Ini 2 petak kecil. Jadi kamu tengok kat sini sehinggalah hingga kat sini ya. Ini negatif 6. Negatif 6 dia bersilang dengan negatif 4. Di sinilah titik bagi pasangan tertib negatif 4, negatif 6. Nilai X dia negatif 4, nilai Y dia negatif 6. Okey. Seterusnya kita tengok pula nilai koordinat yang kedua ataupun pasangan tertib yang kedua, iaitu nilai X dia negatif 3, nilai Y dia negatif 8. So cari daripada graf ini, nilai X sama dengan negatif 3, ini negatif 3. Nilai Y dia sama dengan negatif 8. Mana negatif 8? Negatif 8. So kamu kena kira satu persatu. Negatif 5, dia naik 2 petak kecil jadi negatif 6 di sini. Ini akan jadi negatif 7. So negatif 8 akan berada di sini. So di sini kamu tengok, okey, pergerakan ni sehinggalah dia bersilang kat sini. Okey, ini nilai negatif 8 untuk paksi Y dan negatif 3 pada paksi X. So kamu tandakan di sini, tulis koordinat dia negatif 3, negatif 8. Okey, tengok titik ketiga pula. Titik ketiga, pasangan tertib ataupun koordinat dia adalah negatif 2, negatif 12. Nilai X dia negatif 2. Kamu tengok pada paksi X. Nilai X dia negatif 2. Kemudian nilai Y dia negatif 12. Negatif 12 mana? Tengok daripada ini negatif 10. Dia turun lagi 2 petak kecil, negatif 11. Turun 2 petak kecil lagi. Ini negatif 12. Negatif 12 kamu tengok kat sini. Dia bersilang di sini. Jadi inilah titik bagi koordinat negatif 12, negatif 2, negatif 12. Negatif 2 ni nilai X. Negatif 2. Negatif 12 ni nilai Y. Okey, kemudian kamu plotkan pula koordinat untuk titik negatif 1, negatif 24. Mana negatif 1, negatif 24? Okey, tengok nilai X dia negatif 1. Di sini negatif 1. Nilai Y dia negatif 24. Negatif 24 berada kat mana? Dekat sini lah. Kamu ambil 25, tolak 2 petak, undur ke belakang, 2 petak kecil kat sini. Tengok. Dia bersilang kat sini. Jadi inilah koordinat untuk titik negatif 1, negatif 24. Nilai Y dia negatif 24, nilai X dia negatif 1. Okey, alright. Seterusnya kita tengok koordinat titik yang seterusnya iaitu 1, 24. Jadi maksudnya kat sini koordinat dia adalah 1, 24. Jadi tengok pada graf semula, nilai X dia 1. Ni nilai X dia 1, kemudian cari nilai Y dia 24. Y 24 kat mana? Ini 25. 25 tolak 2 petak kecil. 1, 2. Turun ke bawah kat sini. Jadi dia bersilang di sini. Jadi di sinilah titik untuk pasangan tertib 1,24. Okey, seterusnya titik pasangan tertib adalah koordinat dia 2,12. 2 nilai X dia 2, cari nilai X dia 2. Nilai Y dia 12. Y dia 12. Tengok ini 10. Dia tambah 2 petak kecil 11. Tambah lagi 2 petak kecil jadi 12. Jadi di sinilah. Di sini. Ini titik dia untuk koordinat dalam kurungan 2,12. Seterusnya, titik seterusnya adalah dalam kurungan 3,8. 3 tu nilai X. Tengok pada paksi X. Nilai 3. Tengok 3 ke atas. Kemudian nilai Y pula adalah 8. 8 ya. 8 nak tengok kat mana. Daripada 5 ni, dia naik 2 petak kecil 6. Naik lagi 2 petak kecil 7. Naik lagi 2 petak kecil. Ini. Tengok ni. 5, 6, 7, 8 kat sini. Jadi 8 di sini. 8 garisan ni.
Dia bersilang di sini. Jadi kamu tandakan dekat sini. Koordinat untuk titik 3,8. 3 nilai X, 8 ni nilai Y. Dan akhir sekali, pasangan tertib ataupun koordinat dia adalah 4,6. Ingat 4 ni adalah nilai X. 6 adalah nilai Y. So tengok pada paksi X nilai 4. 4 di sini. Y dia 6. 6 kat mana? Ini 5. 5 bertambah 2 petak kecil. Kira 1, 2. Ini cukup besarkan lagi petak kecil. Ni. 5, 5 dia bertambah 2 petak kecil. 1, 2. So di sini 6. 6 kamu tengok di sini. Okey, jadi kamu tandakan di sini. Ini adalah koordinat pasangan tertib 4,6. Okey, bila kamu dah tandakan, plotkan semua titik koordinat itu, seterusnya langkah yang kamu kena buat, kamu kena sambungkan titik yang kamu plotkan tadi. Untuk titik yang kalau kamu dapat macam ni, kamu kena gunakan satu alat nama dia flexible curve ruler, pembaris flexible curve. Ataupun kalau tak ada alat tu, kamu gunakan lakaran tangan, freehand, lakaran tangan, sambung je titik ni. Buat elok. Buat dia jadi satu garisan je, bersambung sampai kat sini. Okey, jangan gunakan pembaris, tak boleh guna pembaris. Okey, ini pun sama, graf ini pun sama, sambung. Guna lakaran tangan, sambung. Okey, dah siap graf kamu. Kemudian akhir sekali kamu labelkan fungsi bagi graf ini. Fungsi dia yang mana? Fungsi dia yang ini Y sama dengan 24 bahagi X. Kamu tulis dekat dengan graf yang kamu lukis tadi. Okey, dah siap. Bila dah siap, selesai soalan ini. Lukis graf untuk contoh 8. Biasanya kalau dalam peperiksaan soalan graf fungsi, soalan lengkapkan jadual nilai, soalan lukis graf ni markah dia banyak. Okey, jadi kamu kena faham betul-betul supaya kamu boleh perolehi markah yang banyak dalam menjawab soalan graf fungsi nanti. Okey, alright. Okey, tadi contoh 8. Okey, kita tengok lagi. Contoh 9. Okey, cikgu nak bincangkan satu lagi, contoh 9. 9, contoh 9. Okey, contoh 9 ni, soalan A, lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan X kuasa negatif 2. Dan diberikan jadual nilai kat sini tak lengkap. Di mana kalau kamu perhatikan ada 3 nilai Y yang tak ada, kamu kena carilah. So penyelesaian dia, kita gunakan fungsi yang dia beri, iaitu Y sama dengan X kuasa negatif 2. Dan kena tulis, apabila X sama dengan negatif 3, Y sama dengan X ini kamu gantikan dengan nilai negatif 3, buat kurungan. Jangan lupa ada kuasa negatif 2 kat luar. Luar kurungan, tulis kuasa negatif 2. Jadi sama dengan 0.11. Okey. Jadi tulis kat sini jawapan dia 0.11. Yang kedua, apabila X sama dengan negatif 1, iaitu Y sama dengan, X ini kamu gantikan dengan, X kat sini kamu gantikan dengan negatif 1, buat kurungan, tulis negatif, tutup kurungan, tulis kuasa negatif 2. Kamu selesaikan, kamu akan dapat 1. Okey. Ini negatif 1, kuasa negatif 2. Ini boleh guna kalkulator pun boleh. Okey, kemudian yang ketiga, apabila X sama dengan 0.5, iaitu Y sama dengan, kamu buat kurungan, nilai X ni kamu gantikan dengan 0.5, tutup kurungan, dan kuasa negatif 2. Sama dengan 4. Bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat nilai dia 4. So, tulis kat sini 4. So, dah lengkap jadual nilai kamu. Okey, jadi boleh jawab soalan yang B pula. Soalan B dia kata, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi Y, lukis graf bagi fungsi itu untuk ini julat nilai X, iaitu X lebih kecil sama dengan 4 dan X lebih besar sama dengan negatif 4. Maksudnya nilai-nilai X itu
berada antara negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi langkah yang seterusnya kita kena lukis graf. Okey, lukis satu paksi X. Okey, paksi mengufuk. Kemudian paksi Y, paksi menegak. Kemudian kita letakkan skala pada paksi X. Seperti mana dalam buku teks ni kalau kamu tengok skala pada paksi X, okey, mesti mengikut pada arahan soalan, iaitu gunakan skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. So daripada O ke skala pertama ni jarak dia 2 cm. 2 cm kamu ukur 2 cm. Ini 1 unit. Dan skala yang kedua, 1 ke 2, ini pun 1 unit. Ini pun jarak dia 2 cm. Ini pun sama. Daripada skala ketiga, 2 ke 3, jarak dia mesti sama. Boleh ukur guna pembaris kat sini. 2 cm. 3 ke 4 pun sama, 2 cm. 1 unit. Kemudian untuk nilai negatif dia, paksi X. Skala yang pertama negatif 1. Jarak dia 2 cm. Yang kedua ni, jarak dia pun sama, 2 cm, negatif 2 hinggalah negatif 4. Okey. Seterusnya, kamu buat pula skala untuk paksi Y. Paksi Y skala yang kamu kena gunakan adalah 2 cm kepada 0.5 unit. Maksudnya daripada 0 kepada jarak ke atas 2 cm. Kalau kat sini kertas graf ni dia ada petak-petak macam ni. Maksudnya 2 petak kecil kat sini. Kalau yang tadi tu boleh nampak satu petak besar. Petak kecil juga tapi ni lebih kecil. Dia ada kertas graf ada tunjuk macam ni. Yang paling penting kamu ukur guna pembaris. Jarak daripada O ke skala pertama untuk paksi Y mesti 2 cm ke atas. Skala dia adalah 0.5. Kemudian dia bertambah lagi 0.5 untuk skala kedua. Jarak dia mesti sama iaitu 2 cm. Jadi 0.5 tambah 0.5 jadi 1. Skala ketiga 1 tambah 0.5 jadi 1.5. Jarak dia sama juga 2 cm. Kamu terus tulis skala ini hinggalah kepada nilai 4. Kenapa 4? Daripada jadual nilai ini, kamu tengok nilai paling besar atau paling tinggi untuk Y adalah 4. Okey? Dan seterusnya, kamu kena buat seperti mana yang cikgu cakap tadi. Kena plotkan pasangan tertib daripada jadual nilai ataupun koordinat daripada jadual nilai ini dalam graf kamu. Yang pertama tengok ni. Negatif 4, nilai X dia negatif 4, Y dia 0.06. Tengok. Nilai X dia negatif 4 kat sini. So nilai Y dia 0.06. Macam mana nak tahu 0.06? Tengok 0.06. Okey, kita besarkan ni sekejap. Okey, kamu tengok kat sini. Daripada O ke 0.5 ada 10 petak kecil kalau kamu kira kat sini. 10 petak kecil, beza dia adalah 0.5. Jadi nak tahu berapa nilai satu petak kecil ni, 0.5 ni kamu bahagi dengan 10 lah. 0.5 kamu bahagi dengan 10 dapat berapa? Sekejap. 0.5 kamu bahagi dengan 10. Kita tengok sekejap. Sekejap 0.5 bahagi dengan 10. 0.5 bahagi dengan 10 dapat 0.05. Maksudnya satu petak kecil ni nilai dia 0.05. Kalau 0.06 berada kat mana? Dia berada dekat tengah-tengah. Maksud cikgu, ini kalau cikgu besarkan lagi ni. Ini paling besar, paling 500 kebesaran dia. Ini petak kecil. Satu petak kecil ni nilai dia 0.05. Kalau 0.06 dia berada kat tengah-tengah. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, dekat tengah sikit. Ini nilai Y sama dengan 0.06. Nilai X dia negatif 4. So tanda dekat sini. Okey, itu titik yang pertama. Titik kedua pula daripada jadual nilai. Kamu tengok kat sini. Negatif 3, X dia negatif 3, nilai Y dia 0.11. So tengok daripada graf ni ya. Nilai X dia negatif 3. Nilai X negatif 3, nilai Y dia 0.11. Kat mana negatif 0.11? Ingat satu petak kecil ni nilai dia 0.05. Yang kedua ni 0.05, kamu campur 1 akan jadi 0.1. Jadi 0.11 kat mana? Dia berada atas sikit je. So sebab tu kamu tengok kat sini, dia berada atas sikit kat situ. Okey, so kamu boleh anggar kat sini lah, letak kat sini.
Okay, alright. Itu cara dia kita nak letakkan koordinat. So sama juga yang ketiga, negatif 2, 0.25, X dia negatif 2, nilai Y dia 0.25, 0.25, tengok daripada graf kamu, dia berada kat sini lah, lebih kurang. Tandakan kat sini. Yang seterusnya, titik yang keempat, nilai X dia negatif 1, Y dia 1. So, X negatif 1, Y dia 1. Yang seterusnya, nilai seterusnya adalah pasangan tertib negatif 0.5, 4. So, nilai X dia negatif 0.5. Ini sini koordinat dia 0, 0. Maksudnya nilai X dia 0. Ini 1. Jadi kat sini adalah 0.5. So, sini negatif 0.5. Okey, kemudian kamu kena cari pula nilai Y dia 4. 4 kat sini. So, dapat dekat sini. Okey, selesai kamu plot kat sini, kamu sambung titik ini. Sambung kamu sambung titik ni. Sekejap saya kecilkan sikit. Kamu sambungkan titik ni. Gunakan lakaran tangan. Sambung titik ni. Jadi graf kat sini. Belum siap lagi, kemudian kamu plotkan titik yang seterusnya, iaitu kat sini lah 0.5, 4. Nilai X dia 0.5, nilai Y dia 4. Inilah X dia 0.5 kat sini. Nilai Y dia 4 kat sini. Kamu tanda kat sini. Kemudian titik seterusnya 1,1, X dia 1, Y dia 1 kat sini. Titik yang seterusnya 3,0.11. Okey, nilai X dia 3, nilai Y dia 0.11. Kamu tengok kat tepi ni 0.11. Dekat sinilah. Nilai dia. Dan akhir sekali titik dia, nilai dia 4,0.06. 4 nilai X dia 4, nilai Y dia 0.06. Sama juga yang tadi cikgu tengok besarkan tadi ya, kat sinilah. Kamu tanda kat sini. Dan akhir sekali kamu sambungkan ke semua titik ni. Gunakan lakaran tangan, sambung. Jadilah graf kat sini. Dan bentuk graf ini kita panggil dia sebagai bentuk hyperbola. Dan akhir sekali jangan lupa tulis fungsi ya dekat dengan graf ni. Fungsi dia adalah Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey, itu cara kita nak lukis graf untuk contoh 9. Okey, cikgu rasa untuk pelajaran kita cikgu berhenti kat sini. Okey, sedikit latihan. Okey, cikgu nak kamu buat latihan ini ya. Sampai masa nanti cikgu nak kamu hantar pada cikgu lah. Latihan yang mana kamu kena buat tu. Ambil gambar, hantar kat cikgu. Nanti cikgu akan beritahu. Okey, sekarang ni buat dulu latihan. Cikgu nak kamu buat latihan. Jom cuba 8.2. Okey, dalam buku teks matematik kamu. Okey. Muka surat 162. Cikgu nak kamu jawab soalan. Soalan 3. 3, C dan D. Buat 3C dengan D. Sebab A, B tu cikgu dah bagi tahu kamu, suruh kamu buat sebelum ni. Untuk hari ni cikgu nak kamu buat soalan nombor 3, C dan D. Okey, tolong buat Kalau kamu ada kertas graf, tolong guna kertas graf. Kalau ada yang kamu tak faham lagi tentang graf ni, boleh mesej cikgu tanya. Kalau tak ada kertas graf, okey, boleh lukis guna buku latihan kamu pun tak apa. Okey, alright, itu saja kelas kita hari ini. Okey, kalau ada soalan-soalan boleh tanya cikgu. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, okey, itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Right.